بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghimpun dan mengurniakan kepada kita silaturrahim pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan petunjuk dan hidayahnya, dan menjadikan kita semua di antara golongan yang bukan setakat berjaya di atas dunia semata-mata, tetapi membawa kejayaan yang sama di akhirat kelak. Bersempena dengan bulan Muharram ini, yang sekarang kita sama-sama berada di Masjid Seberang Jaya, dan tajuk kuliah khas yang diamanahkan pada malam ini adalah Demi Masa, merujuk kepada satu surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang secara tertib susunnya adalah surah yang ke-103, merujuk kepada suratul Asr, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada khilaf di kalangan para ulama-ulama tafsir berkenaan tentang surah ini diturunkan, terutama yang melibatkan persoalan adakah surah Al-Asr ini termasuk di dalam surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Ada perbahasan yang begitu panjang. Apapun kalau kita membaca sebuah kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, di dalam muqaddimah surah Al-Asr diceritakan bahawa 3 ayat daripada surah Al-Asr ini diturunkan selepas surah Al-Insyirah, iaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Secara sepintas lalu, di dalam muqaddimah awal yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sebuah riwayat yang mengatakan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Rasulullah telah menghantar seorang lelaki yang bernama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As pada waktu ini masih belum memeluk agama Islam. Tujuan Rasulullah menghantar Amru sebagai duta ataupun delegasi adalah untuk bertemu dengan seorang yang lelaki yang bernama Musailamah bin Habib, yang terkenal dalam sejarah dengan gelaran Musailamah Al-Kazzab, salah seorang yang dianggap sebagai nabi palsu dalam sejarah Islam daripada golongan Bani Hanifah. Kalau kita meneliti dan menelusuri sejarah, ada lebih kurang 4 orang figure ataupun individu yang pernah mengaku sebagai nabi palsu. Pertamanya Musailamah Al-Kazzab inilah. Yang kedua ialah Tulaihah Al-Asadi. Yang ketiga Aswad Al-Ansi. Yang keempat seorang wanita daripada Bani Tamim, keturunan suku Yarbuq, iaitu Sajah binti Haris bin Suwaid bin Affan. Jadi Musailamah Al-Kazzab ini adalah nabi palsu. Diperintahkan oleh Rasulullah kepada Amru bin Al-As untuk menemui beliau. Bila sahaja Amru bin Al-As ni bertemu dengan Musailamah,
Musailamah bertanyakan soalan kepada Amru, apakah ada surah yang turun kepada temanmu, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitakan oleh Amru kepada Musailamah, sesungguhnya telah diturunkan kepada Muhammad satu surah yang pendek tetapi mempunyai kedalaman dan kepadatan pada maknanya, iaitu surah Al-Asr. Lalu Musailamah meminta kepada Amru supaya membacakan surah tersebut. Lalu Amru membacakan wal asr innal insana lafi khurs sampailah akhir ayat suratul Asr. Kemudian Musailamah diam, seolah-olah dia sedang berfikir sejenak. Kemudian dia bersuara, sesungguhnya ketika aku diam tadi bukanlah semata-mata diam, tetapi sebenarnya telah diturunkan satu wahyu kepadaku. Biasalah orang jenis penipu pembohong ni. Dia kata baru wahyu turun pada dia lebih kurang satu surah sama macam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pendek tetapi dalam makna dan padat dia punya maksud. Lalu Sayyidina Amru bin Al-As minta Musailamah membacakan wahyu yang baru turun pada dia tadi, yang seolah-olah di sisi Musailamah hampir menyamai surah Al-Asr. Lalu dibacakan oleh Musailamah, ya wabr, ya wabr, innama anti uzunani wa sadr, wasairuki hafzun nakzun. Pendek sungguh Ya wabr, ya wabr. Apa wabr? Wabr dalam bahasa Arab ni arnab, rabbit. Seolah-olah ayat ni makna dia, wahai arnab, wahai arnab. Innama anti uzunani wa sadr. Sesungguhnya yang paling menonjol pada arnab ni uzunani, dua telinga dia hak panjang, wa sadr, dan dada dia yang bidang tinggi. Jadi hak ada pada arnab tu dua telinga panjang dan dada bidang yang tinggi. Wasairuki hafzun naqzun, dan keseluruhan tubuhmu kecil dan mongil. Kalau nak suruh cerita arnab ni, suruh budak tadika pun boleh cerita pasal arnab. Tapi sebab nak lawan wahyu yang turun pada Nabi, dia sanggup mendustakan dirinya sendiri. Konon-kononnya dia dakwa dan dia klaim wahyu turun pada dia. Tapi bila kita baca ya wabar ni, tak ada ijaz langsung. Nak berasa ulang kali kedua tu tak mau dah. Dia tidak ada ijaz, sama seperti ada ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca berulang kali, beratus, beribu, berjuta pun, dia tidak akan pernah rasa puas. Tetapi bila ayat ni diselit dengan pembohongan, penipuan dan pendustaan, kita sudah dapat detect. Bukan sahaja dari sudut ijaz dia, tapi pada ma'ani, bayan dan balaghah dia.